Okey, tersambung sistem sub permukaan. Cara-cara air boleh masuki turapan dan subgrade. Ini bukan cara-cara nak masak Dia cara-cara bagaimana air itu masuki turapan dan subgrade. Okey, kalau tengok dalam gambar tu okey, gambar tu menunjukkan bagaimana arrow tu, bagaimana perjalanan air daripada atas dan bawah. Okey, daripada atas, daripada hujan lah. Okey, kita tengok tadi hujan, through permeable surface. Permeable surface. Kerana dia akan bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kiri kanan, ada yang melalui surface yang boleh telap air. Okey, kemudian kita tengok ada juga seepage daripada high ground. This one saya tak mention lagi. Dia ada resipan daripada tanah tinggi. Biasanya kan tanah tinggi ada air dalam tanah dia, yang mana selalu kalau setengah orang dia tak ada air tu kan, dia consider bersih lah kot. Okay. But this one is seepage from high ground. Okay. Masing-masing sebenarnya nak bergabung dengan siapa ya? Nak bergabung dengan air bumi tu. Okay. Water table yang bawah tu, dia akan water table. Okay. Tiba akan bergabung air bumi, air bumi boleh naik lah. Okay. Walaupun air bumi jauh di bawah, masih lagi terdapat kaedah bagaimana air itu sampai ke bahagian subgrade. Okay. Air ini jangan bagi sampai ke subgrade je. Kalau sampai subgrade, maka dia punya key point lah untuk meruntuhkan terus ialah subgrade. Di tanah bila campur air, jadi tanah dia lembut, dan seluruh struktur di atasnya akan gagal. Okay, walaupun water table di bawah, masih lagi ada cara air untuk naik, iaitu melalui rambut. Okay. Long water table suction tu kan. Okay. Dia ada, kita akan lihat, kita akan go to lepas ni. Okay, ini air bumi. Kalau tak kenaikan rambut dari air bumi. Okay. Itu dia. Okay, kemudian resepan daripada tanah tinggi. Okay, air bumi. Apa itu air bumi? Okay, apa itu air bumi? Sebarang air yang menyusup ke dalam tanah dan menyusup ke serata tanah. Kemudian serata tanah yang menakung air disebut aquifer ataupun air bumi. Okay. Aquifer menjadi tepu dengan penelusuran air. Permukaan tepuan disebut aras air bumi. Kalau korang buat testing geoteknik, mungkin tak ada yang perlu rendam dalam air. Ada yang perlu rendam dalam air tak? Ada. Permeability. Okay. Permeability itu falling head, permeability. So tanah yang dalam sampel tu rendam dalam air. So sebenarnya tanah yang rendam air dipanggil tanah yang tepu lah. Okay. Tanah tepu ni lebih menunjukkan sifat dia lah. Bila buat testing, dia ada satu pattern lah. So daripada situ kita boleh jelaskan, kita boleh buat pengelasan lah. Okay. So bahagian tanah yang berada di bawah air bumi itu adalah bahagian air tepu. Okay. Bahagian tepu yang saturated soil. Atasnya unsaturated lah. Unsaturated soil orang tak testing. Ini cerita teknik ya. Orang tak testing unsaturated sebab dia susah untuk menunjukkan ciri-ciri ataupun susah untuk menunjukkan pattern dalam mengelaskan tanah dan sebagainya. Okay, itu tak ada kaitan dengan yang ini, saja nak cerita pasal saturated soil or unsaturated soil. Okey, kedudukan air bumi tidak stabil, dia boleh turun, boleh naik untuk cuaca. Kemudian aras bumi mesti dihalang daripada terus ke kawasan 600 mm di bawah aras bentukan. Aras bentukan apa? Ingat tak? Antara subgrade dengan subtapa tu, itu panggil aras bentukan. So mesti air mesti berada bawah kawasan 600 mm daripada aras bentukan.
Kesan daripada tindakan air bumi boleh diatasi melalui beberapa perkara. Pertama, melalui pembinaan lapisan penaliran ditupan terus di bawah turapan. Kemudian pembinaan terus salin yang dalam, pemilihan bahan yang sesuai untuk subgrade, peningkatan prestasi lapisan subgrade dan menstabilkannya dengan stabil sesuai, supaya dia lebih kalis air atau lebih dia lebih tahan dengan air. Kuasa graviti, ini yang kita nak sentuh tadi, kenaikan rambut dari air bumi. Walaupun air bumi tak menaik, tapi air masih boleh naik ke subgrade, iaitu melalui kenaikan rambut dari air bumi. Ini disebabkan oleh apa? Okay. Kuasa graviti boleh menarik air dan uap ke bawah supaya berada pada arah bumi, tetapi struktur rambut tanam cenderung menarik air dan uap ke atas. Tanah mempunyai kuasa sedutan, oleh itu air akan bergerak ke bahagian atas. Pergerakan uap air disebabkan oleh perbezaan dengan uap di antara serta tanah bergerak suhu harian. Itu yang fenomena kenaikan rambut. Resipan ni adalah daripada kawasan tanah tinggi lah. Ini yang saya just mention tadi. Boleh baca, ni adalah subjek baca, awak baca lah. Kalau tidak saya yang baca slide. Okay. So resipan, apa yang penting sini adalah dihalang dengan membina parit pemintas. Kita akan lihat beberapa jenis parit sub permukaan lepas ni, termasuklah parit pemintas. Okay. Ini macam mana kita nak halang juga. Okay. Bagi bahu jalan tidak berturap, jika tidak disenggara dengan baik, arus bahu jalan boleh lebih tinggi dan mengganggu rapat, air jantung, air pelakung, dan sebagainya meresip ke subgrade melalui bahu jalan. Okay. Bahu jalan, saya cakap tadi, okay. Kadang ada bahu jalan yang tak berturap. Turapan yang berlubang dan letak akan menyebabkan air masuk menerusi ke subgrade. Kali ini sudah diatasi dengan lapisan berbuntis. Lapisan berbuntis ini adalah pasir lah. Setebas 100 ke 500 meter dihampan ke antara lapisan subgrade dan lapisan turapan. Sand blanket. Sistem parit bawah tanah boleh dibina untuk mengatasi kerusakan turapan akibat sumber air bawah tanah. Contohnya kita akan pergi lebih spesifik namanya lepas ni. Parit French. Okay. So namanya parit French, bukan parit Perancis, tak ada kaitan French dengan Perancis. French is nama seseorang. Saya dulu waktu mula saya dapat ada subjek ni. Dia ada, saya tak tahu siapa yang translate. Dia kata parit Perancis. It's not Perancis French nama orang. Adakah kita tukar nama orang jadi Cik Perancis? Tak ada kan? Dia French. Okay, parit French. Bebel. Okay, ada apa? Ada bahan turas bergrade, kemudian ada pipe yang konkret beliang. Mungkin awak diminta untuk lukiskan parit French. Tapi gambar sebelah tu sebenarnya tak nampak pun. Sebab dia bawah tanah kan. So, awak kena bayangkanlah ke bawah tanah tu parit dia macam tu. Okey, parit ni adalah cetek. Okey, dipasang dengan paip sambungan terbuka sama ada dari jenis paip tanah liat atau paip berbeliang. Paip ini ditimbus dengan bahan turas bateri pada batu kerikil yang digrade, air mengalir masuk melalui rongga dan paip secara perlahan. Kemudian kita ada parit jalur. Okey. Parit jalur ni ada pelapis politina dan paip konkrit berliang. Bentuknya sama dengan parit French. Bahan turas tidak digunakan digantikan jalur plastik. Jalur plastik dipasang dari permukaan sehingga ke dalam paip. Parit dikorek dan ditimbus menggunakan tanah asal. Kemudian parit tanah yang paling simple sekali, ada paip dalam tu, kemudian timbus dengan tanah asal. Itu adalah parit tanah. Paip tanah liat dipasang dalam parit yang dikorek, kemudian ditimbus kembali dengan batu tanah korekan. Paip tanah liat ini mempunyai sambungan terbuka. Okay, parit ini biasanya dibina kawasan pertanian. Okey, parit pemintas. Kita mention pasal resipan tadi. Resipan ada kaitan dengan parit pemintas. Resipan dari tanah tinggi, resipan dari tanah tinggi ada kaitan dengan parit pemintas. Okey. Sebab ada bahagian dalam tanah tinggi, ada yang bahagian tak telus air. Bila bahagian tak telus air ni, sebab itulah air akan mengalir di bawah. Sebab ada bahagian tak telus air dan bahagian telus air. Okay.
Ini ada parit pemintas, jenis bertutup di atas dan jenis telus dari atas. Okey. Kita ada bahan tak telus air, ada jerami, kuning, bahan telus air, paip, konkrit, belian. Okey, ia adalah ia terdiri daripada paip tanah liat bersambungan terbuka atau paip konkrit belian dipasangkan dalam parit dan kemudian ditimbus dengan tanah telus air. Bahagian atas bunga paip akan ditimbus dengan tanah tak telus air atau terbuka dengan bahan telus air. Fungsi untuk memintas aliran air dari tanah tinggi disalurkan ke tempat pembuangan. Okey. So ada beberapa kaedah untuk mengukur lembapan subgrade. Jika kandungan lembapan adalah tinggi, okey, subgrade lah kita cerita tadi tentang subgrade. Subgrade kita tak nak bagi air sampai subgrade. Bila air sampai subgrade dia akan lemah dan dia akan menyebabkan seluruh struktur turapan jalan akan runtuh. So jika kandungan lembapan adalah tinggi, subgrade akan membangun sebab plastik sungai mendejas ke kebayang galas. Kita dapat menggalas tugas memikul lapisan-lapisan turapan di atas. Okey, punca peningkatan kandungan lembapan subgrade pertama daripada resipan, kedua pergerakan lembapan. Resipan dari tanah tinggi ataupun turapan jalan. Turapan jalan tadi daripada bahu jalan Okey, pergerakan lembapan daripada bahu jalan ataupun kata resipan daripada turapan jalan. Itu daripada turapan jalan lah. Okey, pergerakan lembapan daripada bahu jalan dan air bumi. Okey, ini mesti awak kena lukis soalan terangkan bagaimana untuk mengalah resipan di tanah tinggi menggunakan lakaran dan label. Kena ada cerita sikit, terangkan. Okey. So kat sini apa yang penting ialah parit, sebab dia daripada resipan tanah tinggi. Apa yang kita sebutkan tu ialah parit pemintas. Okey, dia surface layer, kemudian dia ada this one original ground layer, ini ada pavement, ini ada subgrade parit pemintas lah. Dia ada impermeable soil, lepas dan tak telap air. Okey, and this is surface layer. Okey, biasa berlaku di kawasan petungan yang terdapat lapisan tanah telap air dari lereng juga ke tanah bawah jalan. Parit pemintas dipasang di sebelah tanah tinggi sehingga lapisan tak telap air. Jika lapisan tak telap air terlalu dalam, parit pemintas dibina sedalam 1.25 meter. Okey, untuk menghalang resipan dari turapan jalan, kita kena ada ini yang tadi bahagian berbutir ataupun pasir blanket, sand blanket. Okey, jadi air itu tak sampai ke dia akan dialihkan ke kiri dan kanan melalui sand blanket tadi lah. Okey, resipan melalui turapan beliaran dengan membina lapisan tapak daripada bahan berbutir seperti pasir setebal 100 hingga 150 mm. Air yang bersih masuk melalui turapan akan dialih melalui lapisan tapak dan disalurkan terus ke saliran bawah tanah. Okey, ini untuk menghalang kelembapan dan pergerakan lembapan daripada bahu jalan. Okay. Ini untuk menghalang lembapan daripada air bumi. So air bumi mungkin dia akan naik. So kita kena pastikan supaya dia tak naik tu, kita kena bina kedalaman paras air bumi setelah badan sebenarnya 1 hingga 125 di bawah arah sebutikan jalan. Paras air bumi yang tinggi boleh direndahkan dengan membina parit saliran bawah tanah di kiri dan kanan jalan bergantung kepada lebar dan jenis tanah. Okey, lepas ni kita akan masuk sistem pencegahan.